Sekarang kita dah minggu ke-11. Jadi untuk pelajar ijazah sarjana muda, kalau ikut tarikh yang sebelum ni lah. Okay. Jadi awak akan pergi LI bermula pada 19 Julai sehinggalah 24 September 2021. 10 minggu. Jadi pelajar diploma kejuruteraan pembuatan pula, awak akan pergi LI pada 4 Oktober. 4 Oktober. Sehinggalah 21 Januari selama 16 minggu. Jadi saya gabungkan taklimat kali ni, okay, untuk supaya tak buang masa. Jadi kita gabungkan sebab dia punya steps untuk permohonan, okay, dan penerimaan kawaran data industri tu sama je. Sistem SMPLI ni tak ada bezanya antara diploma dengan degree. Bezanya adalah dia punya duration, tempoh latihan industri tersebut. Okay. Jadi tujuan kita mengadakan taklimat pada hari ini adalah untuk saya sebenarnya ulang dah banyak kali dah saya cakap ni kan. Okay, saya ulang balik lah, okay, dan mengingatkan beberapa perkara lah. Especially pada pelajar degree, pelajar degree yang akan ambil LI pada tahun ni. Kena alert lah sikit, sebab ni dah minggu 11. Kalau saya tengok dalam SMPLI tu masih ramai lagi yang tak dapat tempat. Okay? Kena cepat. Sebab nanti awak dah sibuk dah dengan exam lah, dengan awak punya projek-projek tu semua kan. Okay. So saya teruskan. Jadi dalam kita punya dalam latihan industri ni kena buat permohonan dulu lah. Permohonan. Ni saya ulang balik lah. Mungkin ada pelajar yang dah tahu semua. Jadi untuk permohonan LI ni, okay, awak kena gunakan SMPLI. Itu yang penting sekali. So awak buka SMP awak tengok ada tak SMPLI, ada ikon SMPLI. Kalau tak ada tu memang masalah. Especially pelajar degree. Kalau tak ada tu memang masalah. Ini dah minggu ke-11 ni, tinggal 4 minggu je lagi. Kalau tak ada tu sila maklumkan pada saya. Okay. Sebab permohonan tu maksudnya awak nak buat surat dia apa semua, cover letter, universiti, semua melalui SMPLI. Dia dah tak ada manual dah caranya. Okay. Ni saya dah banyak kali ulang lah. Lepas tu kalau perhatikan, dalam SMPLI tu dia akan pop up satu window. Dia pop up. Dia keluar, dia kata sila daftar subjek. Daftar subjek tu bukan daftar SMPLI. Daftar subjek tu adalah daftar subjek yang macam awak daftar tiap-tiap semester tu. Itu akan berlaku sama ada seminggu sebelum tamat pada minggu ke-13 atau minggu ke-14. Setakat ni belum ada makluman lagi lah. Okay. Jadi nanti saya, Dr. Hedi akan maklumkan pada awak bila kena daftar. Nanti dia akan keluarlah dalam SMP awak juga untuk daftar subjek tu nanti. Okay. Jadi dalam SMPLI ni, kalau ada pelajar yang dah boleh akses SMPLI dia, dia kena fill up lah. Dalam kena isi lah dalam SMP tu. Maklumat pelajar. Dia sebenarnya dah auto fill up. Cuma awak kena update je. Especially phone number, address. Okay. Phone number yang boleh dihubungi. Jangan letak phone number rumah. Maknanya handphone awak lah. Jangan letak handphone ibu bapa pula. Handphone awak. Okay. Itu untuk bahagian resume lah. Okay. So lepas awak dah clear resume ni, then referees. Satu lagi isu saya referees. Referees ni better letak nama pensyarah lah yang kenal awak. Okay, yang kenal awak. Antara yang kenal awak, of course satu adalah penasihat akademik lah. PA. Yang kedua, selalunya boleh letak nama koordinator. Untuk degree, letak Dr. Eddie Rozi. Okay. Untuk diploma, saya, Muhammad Fairuz Timin. Info tentang Dr. Eddie Rozi dengan saya tu ada dalam directory staff UTM. Cari dalam tu. Jangan salah isi semua kan. Kalau encik, doktor. Kalau dia Profesor Madia, awak punya PA tu. Okay, jangan salah isi. So kalau dah fill up semua tu, sistem di bawah senarai dokumen LI. Dalam sistem juga ada senarai dokumen LI. Dia akan keluar
semua dokumen-dokumen yang perlu dihantar kepada company. Awak jangan anggap bila awak dah apply dalam SMPLI tu, automatik dia akan hantar ke company. Tak. Sistem ni internal je, dalam UTM saja. Dia akan generate cover letter, reply form dengan insurance letter dia panggil. 3 perkara ni penting. Resume, cover letter, reply form dengan insurance letter. Ni ada 4 ni. 4 ni awak kena bundle kan, zip ke apa, hantar ke company. Okay. Company yang awak nak. Company semua ada dekat dalam tu. Okay. So kalau awak katakan awak nak pilih ada satu syarikat tu Infineon, awak klik ke dalam sistem Infineon. So ni ada video dalam YouTube. Saya ada demo dalam YouTube macam mana nak buat semua ni. Okay, saya bagi link dia. Ni. So yang ni saya rasa itu saya dah bagi link ni. Link untuk permohonan ni. Saya ada demo lah macam mana. Ini saya gunakan akaun pelajar sendiri. Saya tunjukkan macam mana nak buat permohonan ni dalam SMPLI. So nanti, tapi dalam sistem ni, dia hadkan hanya 22 syarikat sahaja. Salah saya lah. Setakat yang saya tahu 22 syarikat. Dia hadkan. Tapi, katakan awak nak mohon lagi banyak syarikat. Dalam sistem ada banyak syarikat. Dekat 8,000 syarikat. Tapi tak semua yang relevan dengan kursus awak. Ada yang khusus, ada yang account, tourism, tak ada lah, tak ada kena-mengena lah. So kena cari yang pembuatan lah, especially. Kalau dah tak ada, cari yang mechanical. Okay, mechanical. Pembuatan ni kilang lah. Any kilang, any factories. Apa ni, kilang makanan ke, kilang glove ke, kilang getah, semua boleh. Tak semesti machining dengan welding lah. Faham? Kena cari, even kilang elektrik, Infineon semua tu kilang elektronik kan. Mohon ya. Okay, kalau dah tak ada pilihan baru tengok kilang yang mechanical ataupun consultant ke kan. Okay, cari yang engineering lah, engineering yang ada scope engineering. Okay. Preferably pembuatan lah. Okay. Tapi dalam keadaan pandemik sekarang ni, saya faham memang susah nak cari yang betul-betul. Kilang kadang-kadang dia nakkan awak buat swab test lah apa. Insurans tak cover swab test. Kalau kilang tu nak suruh awak buat swab test ke apa, kena tanggung sendiri. Saya cakap, apa ni saya cakap sekarang? Memang dia tak tanggung. UTM tak tanggung untuk buat test kalau nak buat intern. Okay. Okay, lepas, kalau tadi cerita pasal kalau kata awak nak mohon lebih daripada 22. Okay, tak boleh, dia tak bagi. Tetapi, kalau kata awak dah hantar 20 syarikat, satu syarikat tu tak reply apa pun, senyap. Remove. Delete. Awak tekan apa ni, no respond ke apa kan, delete je. So, kalau delete tinggal 21, boleh tambah boleh mohon satu lagi syarikat. Mana yang tak respon seminggu, 2 minggu, seminggu je. Kan? Tapi, sebaiknya awak contact lah company. Awak tanya dia, saya dah hantar application kan. Satu lagi, bila hantar dokumen-dokumen ni, bila awak hantar by email, pastikan subjek tu tulis betul-betul. Jangan tulis kosong ke. Internship application, okay? Normally subjek dia, internship application. To write something dear madam, dear sir. Okay. I would like to apply for an internship placement at your company. Okay, mengapa interest? Awak carilah Google lah. Macam mana orang apply internship. Jangan internship application, dear madam, thank you. Surat apa tu? Email apa tu? Dear madam, wassalam, thank you. Attach. Tak apa kadang dia, dear madam, attach, please refer attachment. Tulis, write something. Polite lah, be polite. Janganlah main belasah kan. Okay.
Faham tak? Ada soalan? Tak ada soalan. Okey. Okey, saya kata ni 22 syarikat pada satu masa. At any one time 22 companies only. Jika awak nak buat new application, delete. Delete. Mana syarikat yang tak respon tu, delete. Okay. 2 weeks. Sekarang ni dah tinggal berapa minggu kan? Delete. 1 minggu pun delete. Okay. So all yang dokumen yang saya cakap yang 4 tu, resume, cover letter, reply form and insurance. Kalau insurance, kalau dia minta. Kalau dia tak minta, tak payahlah. Hantar kepada company melalui email, fax atau apa-apa medium yang bersesuaian. Ini macam WhatsApp ke, Telegram ke, WeChat ke, TikTok ke, benda suka hati awak. Okay. Tapi preferable punya medium sekarang ni email lah. Okay, email. So kalau siapa-siapa yang selama ni tak ada email yang proper punya name, buatlah sekarang ni. Kan, janganlah nama email tiktoker@gmail.com. Tak mau. Tulis nama. Okay. Nama ada nombor ke, tak apa lah sikit kan. Sekarang dah official kan. Ni saya cakap ni kena write something lah dalam body text email tu kan. Subjek tu biar relevant supaya nanti awak faham, mesti faham bila awak hantar email pada syarikat tu, dia terima beribu applications for internship. So macam mana nak attract orang yang baca tu supaya lihat email awak. Okay. Mungkin tajuk dia ke, tulisan email awak tu English okey ke. Okay. Kalau English pun kelang kalibut tonggang terbalik, dia kata belum apa-apa dia dah masuk dalam delete punya folder. Spam. Okay. Jangan hantar email kosong. Okay, lepas tu, what happen kalau company tak ada dalam S&P? Ada 8,000, saya dekat 8,000 company dalam S&P tu. Tapi mungkin syarikat tu baru lagi. Okay, ataupun memang kita tak pernah capture by UTM punya sistem. Sebab UTM punya sistem ni, dia bergantung pada company yang pernah student pergi sebelum-sebelum ni. 2-3 tahun lepas. So mungkin ada student, company ni tak pernah lagi terima student UTM. Boleh, bukan kata tak boleh. Boleh, awak ambil detail syarikat tu, isi dalam Google Form link ni. Yang saya dah bagi ni. Okay. Adalah detail dalam tu. Awak kena isilah. Isikan setepat yang mungkin. Okay, isikan. Especially company registration. Okay. Person in charge atau contact person tu siapa, nama dia, phone number dia. Kena ada, email dia. Lepas awak dah isi tu, bukan automatically dia akan daftar dalam SMPLI. Saya akan tapis tu. Okay. Kalau student apa ni, katakan saya perhatilah, saya tengok dulu. Kalau dia kata dia nak LI, tengok restoran Subaida. Tak boleh lah kan. Takkan degree manufacturing, diploma manufacturing, tengok nak LI dekat restoran Subaida. Awak nak buat apa? Nak buat Oceanai. Kan? Tak boleh lah. Tu saya kena tapis dulu. Okay. Tu jadi bila saya isi tu, tengok masa saya lah. Kalau saya teringat pun saya buka. Kalau kata saya lupa, ambil masa lah. So remind saya tak kisah. Awak remind saya. Kalau awak ada isi tu, awak remind. Tak apa, saya tak marah. Okay. Kalau saya tak jawab tu memang saya marah. Tapi saya diam je lah. Takkan saya nak marah awak kan. Okay. Awak remind je saya. Cik, besok remind lagi. Besok remind lagi. Okay. Jadi buat setakat 25 hari bulan punya pendaftaran dalam Google Form, saya dah registerkan dalam SMPLI. Follow up dengan penyerahan. Saya yang ini saya saja. Saya akan registerkan dalam SMPLI. Okey, selepas awak katakan sekarang ni dah settle semua tu, dah hantar banyak kan. Tapi bila hantar tu kena selalu memang 2-3 kali lah. Kadang sampai 40 syarikat. Banyak syarikat hantar. Okey. Tak apa. Kalau seminggu dia tak respon, hantar. Okey. The best way follow up. Follow up. Call company tu. Okey. Kadang-kadang nombor telefon pun tak update. Itu yang kena Google tu cari. Jangan nanti awak ngadu ke saya, Encik, nombor telefon dalam SMP tu tak update. Of course lah tak update.
Kita tak update. So awak kena Google, cari. You are responsible to find the phone number atau any contact number, call company tu. Okay, call. Tanya HR dia. Kalau HR dia kata, oh ni dah salah ni, kita tak update. Ni bukan orang ni lagi. Okay, awak beritahu saya. Masuk dalam Google Form balik. Kata bahawa cik, ni dah berubah ni. Nama pegawai tu atau nama officer, manager tu dah tak ada. Tukar. Saya akan tukar. Tak ada masalah. Awak update je dalam Google Form. Kita boleh tukarkan juga. So Google Form bukan setakat daftar company baru, termasuk untuk update any information about the companies. Okay, kata syarikat tu respon, dia setuju. Dia akan hantar reply form. Tadi borang yang awak hantar tadi, dalam cover letter tu ada satu form. Dipanggil sebagai reply form. So reply form tu, company tu akan fill up. Dia fill up by hand ke, by apa type pun boleh, tak ada masalah. Okay, so bila dia fill up, dia akan fill up lah. Dia akan offer awak of tempat semua detail kan, reply form tu. Lepas tu dia sign and stamp. Termasuk dia ada beritahu scope training. Okay, scope training. Okay. Itu yang penting tu sebab itu macam seolah-olah macam agreement antara company dengan UTM lah, mengatakan bahawa dia setuju untuk bagi train kat awak. Dia sign and chop tu. Sign and stamp. Kalau syarikat tu tak nak bagi reply form, kita kena waspada lah. Mungkin dia nak ambil awak sebagai operator. Kan jangan awak menangis kan, dah sampai kat sana kan, tengok kerja operator. Time-time COVID ni kan, bercampur lagi dengan foreign workers lagi susah. That's why scope tu kena ada, kena berhati-hati lah kan. So kalau besok awak mengadu dekat UTM, kita boleh tengok, kita boleh issue company tu. Ni tengok, dulu you setuju nak train dia, sekarang apa yang ambil dia sebagai operator? Satu, dia punya apa ni, tanda-tanda dia nak ambil awak sebagai operator, dia bagi awak allowance tinggi. Okay, we agree to offer you internship placement. Dia punya allowance 1,800. Wah, awak tengok pun punya senyum panjang, senyum lebar kan. Tengok besok kerja operator, okay? Sebab awak intern, lagilah kena ganyang lah kan. Overtime lah. Besok jangan mengadu kat saya pula dengan Dr. Eddie. Apa ni cik, saya kena overtime lah apa kan. Okay, make sure company tu stamp and sign di platform tu. Okay. Lepas tu dia kena bagi balik pada awak. Kalau awak setuju, terima. Awak sign dekat bawah di platform tu. Sign. Lepas tu bulatkan agree. Agree. Setuju. Jangan biar kosong lah. Saya tak tahu awak setuju ke setuju tak terima. Lepas tu pas dekat penyelaras. Kalau degree Dr. Eddie, diploma saya. Penyelaras akan sahkan. Verify. Kata okey. Dia setuju. Awak setuju terima, dia pun setuju. Kita tak mahu nanti awak, tu macam saya katalah, katakan kita tak tahu mungkin awak buat surat tu sendiri ke kan. Dia pandai-pandai awak tengok tak syarikat mana-mana kan. Syarikat yang tak ada kena-mengena FTP, awak upload. Kadang Dr. Eddie tu saya terlepas pandang, kita orang pun setuju. Tengok awak buat LI, bila ada visit by lecturer complain. Pak Yus, apa sebab budak kau buat LI dekat Subaidah? Sudah. Dia belanja aku tarik. Tak boleh dah kan? So make sure bagi pada Dr. Eddie dulu. Dia akan sahkan tempat tu semua. Terus Subaidah ada tau dengan sistem tu. Cuba awak cari. Sebab kita ada student FPTT. Student FPTT kadang-kadang dia buat business semua kan. Dia business kan. Business punya course kan. Okay. Ini selalu pelajar lupa ni. Minta tanda tangan penyelaras ni. Okay. Dia pandai-pandai dia upload. Tu penyelaras bila check tengok dia tak sign lagi. Dia takkan sahkan. Mengeram dalam tu nanti borang tu. Okay. Ada satu lagi borang. Lepas dah sign platform tu, penyelaras dah sign, borang aku janji, surat aku janji. Ada dalam SMP tak? Okay. Ada dalam SMP. Awak kena download, print. Kalau boleh digital sign pun okey. Awak sign dan juga penjaga atau ibu bapa. Digital sign pun tak apa. Okay. Awak dan penjaga. Borang yang aku janji tu, borang aku janji tu detail dia apa? Dia macam apa ni? Garanti lah. Maknanya kalau kata berlaku apa-apa, kan, katakan awak kerja dekat Proton kan, tiba-tiba mesin Proton rosak, belaga, rosak, shutdown Proton seminggu.
Kerugian pada Proton awak tanggung, UTM tak tanggung. Itulah tu kurang. Tapi harap janganlah berlaku kan. Okay. So surat tu awak kena upload dalam SMP tak. Pejabat undang-undang nak awak upload. Ada syarikat yang tak mau guna surat aku janji UTM tu. Dia surat aku janji dia sendiri. Especially syarikat-syarikat oil and gas yang besar-besar. Petronas, Infineon pun tak salah saya. So dia panggil, saya tak ingat lah bahasa Inggeris. Dia tulis. Okay, surat macam tu, dekan boleh sign, tak salah saya. Tak salah saya. Tapi yang tu nanti awak beritahu Dr. Edi lah, dekan akan sign. Tapi dia akan refer balik. Dia kata refer pada surat aku janji, dia kata. Dekan sign bukan bermakna UTM akan tanggung tau. Awak still akan tanggung. Dan awak punya keluarga lah. Okay. Dekan akan buat notes itu, sila refer pada surat aku janji. Dua surat tu beriringan. Okay. Reply form, surat aku janji. Dia dua ni penting. Bukan upload kosong kena sign semua. Digital sign boleh. PDF dalam Android PDF boleh sign digital. Boleh. Okay, lepas dah upload, penyeras akan nampak. Dia akan nampak, dia check. Okay, disahkan. Disahkan, kemudian dia akan luluskan. Bila dah lulus, okay, akan keluar satu lagi dokumen dipanggil confirmation letter. So confirmation letter ni surat je lah. Awak kena hantar surat ni kepada syarikat. Mengatakan confirm yes, I agree to accept your offer to do internship at your company. Penting tu. Kalau awak buat tak tahu kan, awak main cakap call, telefon, WhatsApp, pernah berlaku bila pelajar pergi pada hari perdana buat lapor diri pada hari pertama dekat syarikat tu, tengok syarikat tu kata dia dah offer pada orang lain. So make sure hantar surat tu. Then that's why penting guna email. Email tu dia lebih ada traceability lah, boleh trace, boleh tarik balik kan, send email tu. Saya dah terima offer. Okay. Satu harap-harap dia jawab juga, yes, we receive your email lah. Tu lagi bagus. Kalau dia tak jawab apa-apa tu kan, dia tak respon tu, bahaya juga tu kan. Faham apa maksud saya ni? Ni tak mau nanti hari tamu datang tengok tak ada tempat. Kena buat balik dah. Especially yang kritikal ni pelajar yang tak dapat LI pada SEM lepas. So dia sekarang ni dah tahun 4. So kritikal lah. Kalau tak dapat juga, masalah juga, kenalah buat pada SEM berapa saya pun tak tahulah. Ini kena deal lah dengan FKP ni macam mana nak ni. Sebab dah tahun 4 kan. Kalau syarikat tolak, make sure awak kalau dia reject, bagi juga satu surat, dia panggil rejection letter. Tapi dalam SMP tu, kemas kini lah, reject, dia kata. Kadang-kadang ada syarikat dia reject. Dalam reply form tu dia tulis, cannot accept you, dia kata. Ada masalah ke kan, dia tak terima sekarang ni, pandemik ke. So update juga dalam sistem. Okay, reject. So sistem akan keluarkan rejection letter. Bagi rejection letter tu pada company. So ni ada dua case. Kadang-kadang dapat 2-3 offer. Nasib dia baik kan. Tengok 3 company offer dia. So kena terima satu je. Tak boleh tamak kan. Takkan tak buat 3 LI kat 3 syarikat. Mana boleh. So kena terima satu, 2 lagi kena reject. So yang reject tu di dalam kemas screen dokumen tu dia kata ditawar tapi tolak. Tawar tolak. Dia ada tawar terima, tawar tolak, ditolak. Ada 3 option. So tawar dan tolak lah. Okay. So awak kena tekan tawar dan tolak. Bila awak tekan tawar dan tolak, sistem akan generate satu surat dipanggil rejection letter. So that rejection letter hantarkan kepada syarikat. Masa awak klik tu, dia akan keluar satu window, jadi satu pop-up window. So awak kena type mengapa awak tolak. So penyeras hanya akan terima awak tolak tu sebab already accept another offer. Lain-lain tak mau kata awak cakap jauh dari rumah ke, kilang tak best kan. Elon kecil, kita tak terima. Okay. Kalau awak tolak sebab dah terima offer lain, okay. Okay. And finally, surat lapor diri. Okay.
Surat lapor diri ni dia dah ada dalam tu dah. So ni bring masa hari pertama lapor diri. Okay. Dan bawa juga senarai dokumen dalam apa yang dalam lapor diri tu. Kena bawa salinan IC ke, kad metrik ke, muka depan bank lah kan. Dia nak bayar allowance semua kan. Okay. Statement ke apa kan. Adalah dalam tu ni. Lepas tu, pada minggu pertama tu, awak kena lapor diri. Lapor diri. Lapor diri dalam sistem. Dalam SMPLI tu ada apa ni, menu lapor diri. Awak bila lapor diri tu maksudnya awak kena update. Dalam tu adalah dia punya senarai apa. Saya tunjukkan. Ni saya punya SMP kan. Tak sama dengan awak ni. Tapi kalau yang ni sama. Bila awak lapor diri ni, company information. Awak just check je. Kalau ada anything yang awak nak update, awak update. For example, phone number lah especially. Phone number, fax, okay. Postcode ke. Kalau tersilap pun betulkan lah. Boleh betulkan. Address dia kan. Oh ni kalau ada perubahan. Kalau ada perubahan, tukar. Mana kalau ada major perubahan, tukar kat sini lah. Saya rasa yang ni dia tak bagi tukar ni. Dia bagi suruh kemas kini dekat sini. Lepas tu penyelia industri. Penyelia industri ni, selalunya bila hari awak dah daftar tu, so seminggu tu dah dapat lah. Dah tahu siapa nama dia kan. Jawatan dia engineer ke, supervisor ke kan. HR pun tak apa. Tapi penyelia fakulti ni belum. Selalunya kita akan buat 2 minggu. Dalam minggu kedua baru kita akan masukkan. Ni kita kena deal dengan semua lecturer. Lecturer akan pilih lah siapa yang dia nak kan. Dekat area mana semua. Borang A dengan borang B ni ada dalam awak punya sistem. Ada. Dia dalam guideline. So, dokumen LI. Sorry sekejap. Ni. Yang ni ada dalam sistem awak. Borang-borang latihan industri. Ni ada semua. Awak kena download dalam SMP. Ni saya tak kontrol ni bawah PGIM. So ada satu borang, dia kata ni borang lapor diri ni. Ni awak kena upload. Ni form A. Okay. Ni tadi kan. Sorry sekejap. Ni. Form A. Change of address during training. Notification form. Form B ada. Dalam ni semua ada. Mana tadi? Ni. Ni form A. Awak kena isi. Ni wajib isi. Dia nak hard copy dan soft copy. Saya tak tahu pasal lah. Awak isi je lah. Okay. Isi je lah. Mana ada. Minta dia chop lah. Sebab sini dia nakkan penyelia tu chop tu. Kalau dalam sistem, awak je boleh access. Dia nakkan industri tu chop. Okay. Ni. Sini dia nak ni. Dia nak tahu betul ke tidak awak dah lapor diri. Kan jangan awak temberang, awak tipu dia kan. Dia tak mau. UTM tak mau. Ini kalau awak nak sketch sikit-sikit boleh lah. Okay. Form B ni, saya tak... Form B ada. Ini, katakan tiba-tiba syarikat tu bertukar. Dalam masa 10 minggu tu, tengok minggu kelima, syarikat tu kena pindah. Ni boleh lah. Boleh isi kan. Kalau tak ada, tak payahlah. Okay. Ini kalau ada pertukaran alamat lah. Okey. Lepas tu habis lah. Cuma yang penyelia fakulti ni kena tunggu 2 minggu. Ni automatik saya, Dr. Edi akan sign. Siapa? Kita akan sign. Awak tak boleh pilih. Ni lecturer FKP. Kita akan sign. Minggu kedua, insyaAllah kita akan siapkan. Okey. Semua ada dalam SMP. Borang-borang tu. Panduan dia, panduan tulis, logbook, panduan tulis, technical report. Semua ada logbook. Semua ada dalam SMP. So awak stay update dalam SMP tu. Kalau awak tengok saya punya yang saya bagi pun kadang mungkin tak update atau Dr. dibagi. Okay. Sebab LI ni dia centralize. Satu UTM tu sama borang dia. So stay update
Especially surat insurans lah dalam masa PKP ni. Kadang-kadang awak nak kena travel kan. Kita ada surat. Dalam tu nanti dia letakkan surat. Tak pun nanti saya akan bagi surat-surat untuk pelajar nak travel. Katakan awak kena merentas daerah kan. Masa dalam pergi intern tu. Nak pergi ke tempat intern tu. Nanti kita akan bagi surat lah. Pengesahan. Tapi preferably surat daripada syarikat. Lebih strong, lebih kuat. Sebab sektor ekonomi masih berjalan. Sektor ekonomi masih berjalan. Satu lagi, work from home. UTM benar kan? UTM benarkan work from home dengan syarat. Dia ada syarat UTM ni. Dia kata syarikat pun setuju untuk work from home. Okey, apa maksud setuju? Syarikat sign kata awak. So tahun lepas ramai yang work from home tapi syarikat sign. Dia bagi task. Mungkin drawing task ke, buat project management ke, okey. Dia bagi drawing, okey awak siapkan drawing ni. Engineering drawing lah. Jangan draw kartun ke tak mau lah kan. Draw anime tak mau lah kan. Engineering drawing, plan ke apa kan. Tu okey. So awak boleh letak dalam awak punya logbook lah. Kita dah tak ada logbook hard copy. Kita e-logbook. Ada juga manual e-logbook. Tu nanti saya akan bagi taklimat lain lah. Dah nak dekat pergi besok. Taklimat khas e-logbook. Ada dalam saya punya YouTube channel tu ada e-logbook tak. Awak boleh lihat. Sama je. E-logbook. Macam mana nak fill up e-logbook. Manual dia, guideline nak tulis e-logbook pun ada dalam SMP tu juga. Okay? Semua ada. Kalau tak ada, tak apa, kontak saya. Tapi saya cakap yang sama lah, ada juga dalam YouTube saya. Sila like YouTube saya. Subscribe. Okey, lepas tu, sekian. Terima kasih. Okey, ada soalan? Any question? Ada soalan? Ini ada ke tidak ni? Tak ada je. 162 orang. Dia orang buka je apa? Senyap je. Ada. Okey. Macam anak aku lah, bergolek-golek atas katil, tengok ada kelas bahasa Inggeris. Doktor nak tanya. Encik nak tanya. Boleh? Pasal apa? Cakap je. Kalau dalam tempoh yang diberi untuk cari tempat intern tu, kita orang tak ada tempat intern, macam mana Selalunya, saya beritahu awak lah, kita bagi sampai minggu kedua tu pun kita masih buka lagi sistem. Kalau kata tak dapat juga, dah cari tak dapat, awak terpaksa lah buat pada awak degree degree. Kalau degree kena buat tahun 4 dah lepas PSM esok. Lepas PSM 2 tau. Kita ada kes pelajar-pelajar degree ramai juga yang tahun lepas tak dapat sebab pandemik ni tahun lepas. So dia tengah buat sekarang ni. Dia nak dapatkan tempat sekarang. Siapa sangka kan pandemik ni sekarang dah lebih setahun lebih ni. Sekarang pandemik juga. Kalau dia tak dapat, susahlah. Sebenarnya dia lambat lah nanti dia grad kan. Tu minta dijauhkan lah kan. Saya recommend awak cari sampai dapat tempat. Tak kira lah any engineering punya sebab degree ni dia just exposure, okay? Tapi preferably yang engineering base lah company. Kan? So, saya kata janganlah minta bank pula kan. Maintenance okey, maintenance kan, building maintenance ke mechanical boleh, okay? Kita pulanglah pada penyelaras Dr. Eddie macam mana dia kalau terima. Saya tak boleh nak kata apa lah. Jelas? Okay, any other question? Ada soalan lain? Cik, saya nak tanya. Kalau kan lepas company dah bagi reply form tu kan, kata dia accept, lepas tu kita sign kat bawah tu yang kita accept juga. Lepas tu kita kena bagi dekat Dr. Eddie dulu ke ataupun upload terus dalam SMP? Tak boleh, awak kena bagi Dr. Eddie dulu. Dr. Eddie dia akan sahkan, dia akan sign dekat tepi tu. Oh, Bila maksudnya Dr. kena Eddie bagi sign, Dr. Eddie dulu? Ya.
Dr. Edi sign, dia akan bagi pada awak balik, awak boleh upload. Dr. Edi tak boleh upload, awak boleh upload. Oh, okay. Faham. Terima kasih. Dulu, sebenarnya macam ni, dulu kita masa bukan pandemik ni, student ada dekat FKP, dia akan jumpa Dr. Edi, jumpa saya, macam ni. So kita pun ni lah, bagi ceramah sikit kat dia kan. Kadang dia minta ngarut dengan company kan. So kita sign depan dia. Lepas tu kita dah upload, dia ambil, dia snap tu dia upload dalam sistem dia. Tapi sekarang ni sebab pandemik, dah nampak macam kartun kan. Bagi kat Dr. Edi bagi balik pada awak, WhatsApp semua kan. Tapi macam itulah caranya. Tapi dia punya kaedah tu masih sama lagi. Okay. Okay, apa lagi? Sekejap saya baca Saya nak tanya, dalam portal 22 syarikat disediakan oleh UTM ke? Bukan. Dalam portal tu banyak, ada dekat 8,000, tak salah saya, 8,000 syarikat. Tapi tak semua syarikat yang relevan, ada syarikat berulang. Ada kadang syarikat pelancongan, takkan manufacturing nak pergi pelancongan. Awak nak buat apa? Maintenance bus. Tak boleh lah kan? Dia tengok syarikat yang relevan dengan awak, okey? Contohnya kilang lah. Pembuatan ni factory lah kan? Okay. Preferably yang first priority tu cari yang pembuatan dulu. Okay. Kan sebab kalau pembuatan tu dekat lah, boleh lah bila awak cek kerja besok boleh tunjukkan report kan. Awak, experience awak tu related lah dengan awak punya course of study. Kan besok nanti awak cek kerja, experience LI kat mana? Company tanya bila interview. Subaida, apa kan? Tak boleh lah kan? Okay. So yang 22 syarikat tu awak pilih. Awak pilih. Bila awak nak generate surat tu, awak yang kena klik. Sebab surat tu perlukan alamat, detail-detail company semua. So awak kena klik dalam sistem tu. Sistem akan list out. Ataupun awak ada syarikat yang awak nak, awak type kan nama syarikat, sistem akan cari ada tak dalam. Kalau ada okey, kalau tak ada, tu yang kena isi Google Form link tu. Dalam taklimat ni, slide taklimat ni ada kan, link tu awak isikan dalam tu. Nanti saya registerkan syarikat tu, lepas saya dah register, baru awak boleh klik. Proton Tanjung Malim. Rasanya Proton Tanjung Malim ada budak pernah buat. UTM tak ada masalah. Proton Tanjung Malim memang sangat relevan. Okay. Saya rasa ada dalam tu. Kalau tak ada, awak just type je lah, awak fill up Google Form tu. Okay. Suara saya tak jelas. Oh, itu awak punya line lah. Okay. Ya ke? Saya punya line tak bagus. Jelas lah. Jelas lah, saya jelas ya. Line aku tak bagus dia kata. Tak, ke telinga tak korek. Saya jelas. Tengok, semua jelas. Cuba tengok, cuba korek telinga. Betul. Korek telinga. Kalau tempat lain Ramadan, boleh telinga. Telinga, aduh sumbat lah telinga awak. Kalau tak dapat live boleh ambil tahun depan. Saya dah cerita tadi kan. Okay, saya dah cakap tadi. Okay. Sebab kita faham dalam keadaan pandemik kan. Tapi kalau boleh, usahakan habiskan, clearkan dulu. Tahun 3, tahun 4 dah macam-macam. Dengan PSM lah apa lagi kan. Mana-mana subjek nak improve kan. Doktor nak Yes, tanya. perlukan penjaga untuk sign yang untuk borang aku janji tu. Boleh? Saya nak tanya. Ya. Dengar tak? Macam Dengar, mana kalau nak intern dekat UTM boleh? Okey. Untuk kat UTM ni tak ada jaminan sebenarnya. UTM yang dekat UTM ni bukan awak saja kan. FTK pun, FKIKK, FKI, FKM. So dia akan tapis lagi. Tak ada jaminan. Baik awak cari juga tempat lain. Kalau dah dapat tempat lain tu, terima dulu tempat tu. Kalau dah last choice, barulah boleh mohon. Okay. Tapi tu pun lepas tu kena minta izin dengan dekan lagi. Dekan kita lah, dekan FKP. Dekan kata tak boleh.
Kata awak buat lah tahun depan. Ya sudah, susah pula. Kan? Kena tanggung pula nanti. Okay? Awak duduk area mana? Student tanya. Oh, Eddie tanya. Sekejap Ya. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, Tanya lah. Tanya. Boleh. Sila. Tak dengar pun. Diam je. okey. Ni mulut tersumbat dengan Okey, munyah. line putus Doktor, sorry. Boleh. Kau Cakap. Dengar. Kau mula dengan biskut. Jangan makan biskut raya sampai macam tu. Cakap, Okey, dengar. adakah Dengar. kita Tanya je. adakah kita kena isi dulu register company tu dekat Google Form walaupun company tu belum accept kita, tapi saya ada intention nak minta company tu. Dia macam ni. Semua surat-surat ni kena generate melalui SMP. Jadi kalau company tu awak dah apply dulu dengan dia, awak dah tanya dia kata okey. Tak apa. Awak ambil detail company tu, letak dalam Google Form. Okey, lepas tu nanti saya registerkan dalam SMP. Awak keluarkanlah surat tu, awak print ke apa kan. Bagi pada company tu. Just formality lah. Formality mengatakan cik tuan, UTM kata tuan kena isi borang semua reply form ni. Macam tu lah. Settle, tak ada masalah. Kalau company tu tak ada lagi, awak dah mohon dulu. Okey. Okay. Mungkin saya lambat ke registerkan dia. Awak boleh mohon dulu dia. Itu soalan awak kan? Boleh. Tapi make sure registerkan dia. Sebab macam ni, nanti bila awak nak buat e-logbook, company tak register. Tak boleh. Sistem tak detect. Bila sistem tak detect, dah tak boleh buat e-logbook. E-logbook ada markah banyak. 20% tu markah e-logbook. Kalau awak tak register dalam sistem, tak dapat, hilang markah 20% ni. Tak ada logbook. Okay, thank you Doktor. Okay, ada student tanya berkenaan dengan tempoh LI ni. Okay. Dia kata ada syarikat, betul, ada syarikat, dia tak mau terima student UTM sebab 10 minggu. 10 minggu ni bukan UTM yang ditetapkan. Ni oleh ESC. Engineering Accreditation Council. Dia kata minimum 10 minggu. Okay, macam ni. Apa yang dipraktis oleh dekan FKB, awak minta izin dengan dekan. Kalau kata awak nak extra 2 minggu, kata ada syarikat, tak maulah ambil student UTM 10 minggu, tak cukup 3 bulan. Awak kena buat email, tapi dengan syarat syarikat dah terima awak lah. Okay. Ataupun syarikat offer awak, tapi dia letak condition. Dia kata with condition, for 3 months lah dia kata, or 12 weeks. Awak tulis pada email pada dekan, attachkan proof yang awak, syarikat tu nak awak buat 12 weeks tu. So dekan normally dia akan reply. Sebab tak salah saya, awak punya LI ni, dia ada extra 1 or 2 weeks dekat penghujung tu. Jadi awak nanti tak ada cuti lah. Orang cuti sekejap 2 minggu hujung tu kan, sebelum masuk sem baru, awak buat LI lagi. Okay. So nak mencukupkan 12 minggu tu. Tapi dengan kena minta izin dekan. So dekan normally dia akan reply email awak. Tulis betul lah email. Jangan tulis email macam dekan tu awak punya saudara je. Yang berbahagia, profesor semua kan. Tulis. Kalau ada datuk ke kan. Nama dia betul. Tulis email tu betul. Formal email. Bukan surat kat kawan awak je kan. So tulis kat dia. Dekan akan reply. So gunakan reply email daripada dekan tu untuk tunjuk pada company. Ni UTM setuju untuk saya extend. Tapi dekan akan tulis dalam tu lah. Dia ada satu benda lagi. Dia akan tulis, anything happen to you during the extra 2 weeks tu, yang you pergi tu, UTM tak bertanggungjawab.
UTM tak tanggungjawab. Sebab insurans UTM hanya untuk 10 minggu. Okay. Itu soalan Lain ada soalan lain? Sekejap, saya tengok balik. By the way, Faham? do you have Musa here tak? Musa. Musa. Do you have Musa here tak? Musa. Ui, ada Musa ya. Aku cakap bahasa Malaysia bahasa Melayu. Tak, sebab dia drop tahun lepas. Yang geng Arab dia seorang dia yang drop. Ya, Salim Okey. benda tu dia seorang je drop. Awak. Tahu tak dia kena ambil ni? Dia tak masuk grup ni. Itulah masalahnya ni. Dapat siap lagi nanti ni. Tu. Kau nampak dia? Kau jumpa dia kat UTM lah? Dah lama tak nampak ni, takut dia balik. Itulah. Tahu Takut. kalau dia orang ni kan. Dia Tak apa, tembak sebab roket kat dia. sebab dah print tadi senarai nama yang student yang patutnya LI semester lepas tak pergi, ada senarai. Nanti nak kena ni. Nanti nak share. Okey. Aku rasa aku ada letak attendance dalam ni. Tapi tak tahu lah kalau dia boleh baca ke apa tak. Tapi kalau dia tak ada dalam grup tak nampak ni. Tak rasa tak nampak dia minggu, takut dia lost lah. Hello, Dr. Fairuz nak tanya boleh? Ya. Macam saya, company yang saya nak intern ni dia tanya kalau work from home tu dia ada syarat tak? Macam mana nak dapatkan syarat tu? Kita ada surat, kita ada memo daripada PJIM. Kita akan bermesyuarat pada hari Khamis ni. Kita akan keluarkan formal macam memo, dia panggil memo. Jadi saya akan bagi surat kepada student lah. Maknanya memberi kebenaran kepada pelajar untuk work from home. Tapi mesti ingat tau, kalau work from home ni, company kena sign attendance. Macam mana cara dia kena sign lah. Dalam UTM punya LI punya guideline tu, dia ada attendance form. Sebab awak tak boleh pergi company kan, tak boleh nak punch card ataupun thumbprint. So dia ada manual form. Sebab company tanya kalau work from home tu dia perlukan syarat apa lah. Kalau ada surat nanti dia minta. Ada. Kita ada surat. Okey, baik. Tapi saya tak boleh bagi ni surat sebab tu belum resmi. Nanti saya bagi. Okey, baik. Cakap dia ada Baik, je. terima Awak kasih, cakap dia. Okay. Kalau ada book company ni lah, engineering lah. Company engineering. Boleh. Nanti saya bagi. Nanti remind saya Memang ada. Banyak fakulti dah minta lah. Itu satu kan. Satu lagi, ni pasal cerita work from home ni kan. Kalau work from home okey lagi tau. Katakan kalau company tu tak bagi work from home. Untuk pelajar yang degree memang masalah lah. Awak nak extend pun awak bukan ada banyak masa kan. Kalau company tak bagi langsung kan, ada syarikat dia tak nak bagi. Sebab dia kata tak boleh engineering work from home. Itu tak bernasib baik lah. Mungkin awak kena drop ke LI ke apa kan. Untuk pelajar diploma dia tak ada masalah. Sebab dia dah habis. Dia punya LI tu terus dia habis. Dia boleh boleh ganti. Kalau kata dia kena PKPD. Selalu kes PKPD. Work from home pun tak boleh. Kadang company tak nak work from home. So pelajar tu selalunya dia akan sambung lagi 2 minggu. Dia tak ada masalah, dia lama. Degree ada masalah sikit. Sebab dia compact dia punya jadual tu. Lepas habis LI tu dia ada masa sikit je nak masuk SEM baru. Reply form nak upload sampai hari nak start LI tu kita orang masih kena lagi. Nombor telefon Dr. Eddie. Dr. Eddie ada dalam grup awak. Dia ada, awak tengok nama dia ada dalam tu. Betul. Surat aku janji tak perlu dapatkan pengesahan Dr. Eddie. Surat aku janji tu 2 sign je nak. Pelajar dengan penjaga atau ibu bapa dia. Dia nak 2 orang ke macam ni Dia nak 2 orang. Seorang penjaga. Seorang ke 2 orang Seorang. Tak ingat. Ya.
Ocel lah kalau nak betul. tak boleh ha. Betul. Seorang-seorang. Dia nak satu student, satu lagi ni. Yang dia sign. Betul lah. Student kena sign. Dia sign dengan dia punya penjamin sign. Penjamin. Betul, garanti Okey. Reply form saja, betul. Dengan ni lah surat aku janji Kena lengkap baru Dr. Edi sahkan. Kalau tak lengkap, dia tak sahkan. Nanti awak jangan tanya, saya dah upload. Asal Dr. Edi tak sign? Sebab tak lengkap. Tak lengkap, so dia tak boleh sign. Betul. Kalau sekali je lah, upload tu sekali je. Surat yang syarikat yang awak terima, tu yang kena Dr. Edi sahkan. Lain tak payah. Reply form saja Ni extend tadi saya cakap beri email pada dekan untuk pembenaran. Okey, soalan lain ada soalan lain? WhatsApp apa soalan? Bila last untuk upload? Sampai last kali Dr. Edi ada tanya saya tu. Okey. Ada soalan lain? So untuk Doktor nak tanya lagi. boleh? Okey, katakan kalau macam sekarang ni kan situasi kita tak menentu untuk PKP ni kan. Katakan satu company ni dia dah accept dah student ni. Lepas tu kalau tiba-tiba company tu dia macam nak reject student ni, macam mana student ni nak buat? Buat dia review balik lah dia punya offer tu, macam tu. Sebab kan ada masalah company ke apalah, sebab apa Dia yang dah kalau kata dia nak revise balik, awak kena mohon barulah. Tu satulah kan. Awak kena mohon barulah, kena mohon company lain. Tapi sebab dia dah company beritahu lah kalau yang confirm tak ada lah kan. Sebab company yang saya nak intern ni, dia cakap dia boleh terima. Tapi kalau keadaan macam tiba-tiba lockdown full ke apa kan, kemungkinan dia akan reject balik budak-budak intern ni. Tak ada masalah. Itu kita boleh, ada caranya. Dia ada cara kita nak tukarkan company ke company lain lah. Walaupun dah confirm. Tu memang boleh. Untuk makluman Saifuddin memang kita ada kes 2-3 kes yang tahun lepas macam tu. Last minute dia cancel, company cancel. Last minute company minta buat test ni pelajar dengan tanggung sendiri, pelajar tanggung. So cancel memang ada. Tapi kita boleh buat ni balik lah. Tak ada masalah. So yang pelajar sampai tahun 4 tu dia tak buat LI lagi tu. Okey, faham. Terima kasih doktor semua. Sama. Lain. Saya nak share sikit Sekarang ni kalau tempat yang agak in demand untuk student praktikal adalah yang mana contoh kilang-kilang glove, company yang buat medical supplies, company buat yang untuk healthcare industries. So kalau kamu nak cari, biasanya dia orang masih lagi terima intern kan, yang dengan jumlah yang agak ramai lah sebab demand tengah tinggi. So kalau nak cari senang tempat yang ni, then cari that sort of industry lah kan. Lepas tu satu, kedua, kalau kamu nak chances tu dapat tu lagi tinggi, tengok balik tempat LI yang semester lepas kan. So kebanyakannya most likely akan ambil student lah yang mana dia ambil tahun lepas dengan time COVID kan, dia akan ambil juga. Mungkin kalau contohnya 50 company mungkin 40 ke 30 lah, tapi at least chances tu better dan kamu pergi yang tak pernah ambil student FKP dan sebagainya lah kan. Lepas tu nak ingatkan kan, memang sebolehnya dapatkan tempat AI semester ni juga sebenarnya. Jangan tunggu semester tahun lepas sebab situasi tak menentu. Jangan tunggu tahun lepas, tahun depan nak ambil lagi. Tak. Try dapatkan tempat dalam semester akan datang. Semester 3 ni. Sebab keadaan tak menentu kan. Mungkin makin teruk dan makin dan syarat LI ni syarat wajib untuk bergraduat dan KBE kan. So jangan ambil remeh dan jangan tunggu sebab last year pun dah ada dekat dengan 40 student yang tak dapat tempat.
daripada SDE 4 dengan 4 MMG. So macam tahun 4 dia orang last semester yang maknanya dia orang perlu kelengkapkan LI. So dia orang tengah pressure cari tempat. Kan? So tak dapat tempat, dia orang tak dapat LI, tak dapatlah grad on time. So kena extend lagi. So saya nak kata macam itulah, kalau boleh usaha juga dapatkan walaupun agak susah, walaupun yalah, tapi cuba insya-Allah ada. Cumanya kena cari masalah student ni bukan masalah, maksud dia dalam sistem kita hadkan berapa Cik Farus? Dia hadkan 22. 22. So saya punya advice jangan buatkan maksimum 22, baki dia buat secara manual. Faham tak? So dapat then masukkan dalam tu. Jangan buat 22. 22 tu bak kata kalau nak mancing ikan tu confirm tak dapat ikan lah 22 tu. Dia kena at least kurang-kurangnya 100. Then barulah selesa. Kan? So saya punya nasihat lengkapkan 22 tu maksimum dan baki tu 30 tu ataupun 40 ke 100 lagi tambahan tu buat secara manual. Untuk permohonan dan sebagainya. Kan? So itu saya punya pandangan peribadi lah berdasarkan pengalaman lepas. Yang advice sama saya bagi pada yang lepas. Kan? And then kalau kat Melaka ni ada 2-3 industri yang macam yalah kita tahu kan. Tahun lepas ramai student buat kat Melaka sebab Melaka masih lagi ada tempat kan sebab COVID pun yalah mungkin dia tak teruk negeri lain. So cuba consider untuk Melaka dulu. Okay, sebab Melaka senang kan nak berhubung, kamu nak pergi tengok macam mana, nak communicate dengan dia senang. Kan? Kalau ada lah, kalau boleh buat kat Melaka kan lagi ni. Lagi better rasanya. Okay, ada apa soalan? Ada soalan? Nak tanya ke, nak minta pendapat ke? Tentang pendaftaran subjek tu nanti saya akan maklumkan Dr. Eddie akan maklumkan bila awak kena daftar ni. Selalunya minggu ke-13 atau 14 itulah. Sistem akan open. Bukan SMPLI ni tau. Dia ada sistem daftar subjek sendiri untuk LI. So degree lah, diploma dia akan kemudian kemudian dia akan keluar. Tu kena daftar kat tu. Jangan lupa daftar tau sebab kita ada kes student lupa daftar. Kan? Tahun ni kita ada 200 lebih student tau yang akan ambil LI. So yelah masing-masing kena pastikan masing-masing daftar saja, jangan lupa. Kan? Kalau tak nanti kamu tak ada dekat markah tu tak keluar grade, kan? Rugilah LI. Soalan? Dr. Eddie ada apa-apa nak tambah? Dr. Eddie ada dalam ni. Dr. Eddie dia penyelesaian awak penyelesaian degree Tak ada. Ada. Apa-apa. Ni dia penjelas yang tahun lepas kan, tapi dia bantulah dia akan bantu kita. And then kalau kamu nak minta bantu macam nak tanya company mana, saya pun ada dua company yang biasa saya contact personally, boleh terima student pun boleh, tapi itu on lah, macam on case by case basis lah, kan? So sebab saya tak offer tapi company tu saya kenal, so kena bagi tahu dia saya contact lah, kan? Contohnya macam Elmark dekat dengan apa? Dekat dengan apa Gangsa tu kan. Gangsa dekat Kerubung kan. Sebab tu dia pun dah terima tapi dia tak case by case lah. I mean kalau nak bagi tahulah. Tapi setengah kami tu kebaikannya tak ada allow lah sebab dia pun tolong bantu tempatkan student kan. So harap student faham lah. Pasal rentas daerah setakat ni kita ada surat nanti UTM akan bagi surat juga. Surat awak sebagai pelajar LI dan kadang syarikat juga akan bagi. Awak ada 2 surat. Kalau kena rentas daerah lah. Kalau awak punya tempat LI tu tak ada masalah. Tu awak jangan skop tu belakang rumah je awak cari. Dia rentas sikit pun tak apa. Kita akan keluarkan surat.
Okay. Cuma yang UTM takkan tanggung ni kalau kena buat test. COVID test. Tu tak tanggung. Kalau syarikat minta buat COVID test lah, tak ada. Kita ada kes tahun lepas memang syarikat nakkan pelajar buat swab test. Dia kata kalau nak suruh kita terima, kena buat swab test. Dia offer dengan syarat negatif swab test. Okay, ada soalan lain? So recording untuk taklimat malam ni saya akan upload dalam YouTube. Nanti saya bagikan link dia. Okay. Dan benda-benda lain macam guideline semua tu ada dalam awak punya SMP. Awak check dalam tu lah. Tapi pada masa sama boleh tanyalah. Tanya saya atau Dr. Eddie atau Dr. Nick. Okay, kita akan jawab lah. Secepat yang mungkin lah. Okay. Saya jawab kan? Saya tak pernah tak jawab. Saya akan jawab walaupun lambat. Awak WhatsApp pukul 12 tengah malam pun, saya bangun 4 pagi pun saya jawab. Okay. Betul awak pun dah tertidur lah. Okay. Okay, kalau tak ada soalan lagi, saya tamatkan taklimat pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih pada Dr. Nick, Dr. Eddie kerana sudi memberi tips tentang LI ni. Okay. So kami berharap awak semua dipermudahkan urusan lah, especially nak cari tempat LI ni. So dah 2 tahun berturut-turut 2 tahun ni memang kita ada masalah lah. Pandemik ni masih tak settle lagi. Tahun lepas pun pandemik juga. Lagi kelang kabut dia buatnya. Okay. Tahun ni pun nampaknya macam cacah merbak macam-macam kita confused. Banyak yang confused. But tak tetap. Dalam masa 2 minggu ni kita tak tahu apa akan jadi. So saya pun tak boleh nak kata apa. Okay. Tapi setahu saya lah, syarikat masih ambil lagi. Okay. Ada kawan awak yang dah dapat offer. Ada dah dapat offer. Okay. Company kat Penang kan, kat PJ Selangor, dia still ambil orang. Jangan kata tak ada Tapi kalau awak limitkan permohonan awak tu pada certain area memang susah lah. Tapi kalau awak gedah mana-mana, especially main industrial area macam Johor, JB, memang tempat-tempat tu memang red zone kan orang kata. Sekarang pun iCrow pun dah red zone kan. Tapi itulah, utamakan awak punya keselamatan tu, kesihatan. Kalau intern juga kan. Itu fikirlah macam mana bincang dengan keluarga semua kan. Intern juga kan. Okay, kalau tak ada, saya tamatkan taklimat pada hari ini. Kalau ada soalan nanti boleh tanya saya atau Dr. Eddie atau Dr. Nick. Okay. Okay Nick, okay, terima kasih Nick. Terima kasih banyak Dr. Eddie. Alright, sama. Okay, sama-sama. Terima kasih banyak. Good luck semua untuk tempat. Sama. Terima kasih, saya tamatkan Okay.